Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat datanglah ke sesi show ke sesi live event kita, kami ya. Yang tengah menonton tu kita harap tolong sharekan tanya live view ni. Ya. Okey, bersama hari ni saya Najib, pegawai perhubungan pelanggan. Yes. Dan bersama saya Saya Fadil, saya adalah credit analysis officer lah untuk Commerce Capital ni. Okey. Ya. So kita pada hari ni cuaca pun panas kat luar. Jalan pun kita tengok dah start nak sesak ni lah. Orang dah nak Petang-petang start balik. Tapi time ni lah bila orang ada masa lah untuk bagi masa untuk dengar sesi live kami ni. Jadi kita pun buat sesi petang. Jadi untuk sesiapa yang ada di live session kami sekarang ni, kalau boleh tolong like and share lah. Sebab hari ni topik kita agak menarik macam tuan-tuan puan boleh nampak dekat atas tu. Topik kita hari ni adalah realiti, cabaran dan solusi kewangan SME. Jadi ni memang it affects quite a lot of usahawan jugalah. Lagi-lagi macam COVID ni. Ya. Memang orang kata SME ni kritikal lah. Memang banyak disebutkan dalam media masa. Betul. Banyak juga yang associate SME associate pun banyak juga bersuara. Betul. So memang sekarang ni isu SME memang banyak dibangkitkan. So kita bangkitkan isu ni. Jadi macam tu lah tuan-tuan puan. Jadi one of the other reason is kalau yang kita minta tuan-tuan puan like dengan share ni adalah bukan saja untuk tengok live ni lah, tapi kalau tuan-tuan puan share pun lagi bagus lah. Sebab kita memang ada banyak benda nak share information kan. Tapi satu lagi pun memang kita akan try buat live event ni setiap minggu lah. Setiap minggu pada hari yang sama dan pada waktu yang sama. Kita buat petang-petang ni, so dia relax sikit lah, santai. Ya, betul. Cuma yang lainnya topik akan tak samalah, topik lain-lain lah. Kalau sama nanti memang bosan lah dengar benda sama kan. Jadi penceramah pun lain lah. Jadi muka kami tak jadi muka lain lah, tak ada. Ya, betul. Jadi kita ikutlah. Setiap minggu nanti kalau tuan like Facebook page kami. Paling penting like kita punya Facebook page ni. So tuan-tuan akan dapat notifikasi bila kita live. So tuan-tuan boleh ready dengan phone ataupun laptop untuk tengok kita punya live ni, apa yang kita nak kongsikan informasi kita. Ya, kalau tuan-tuan puan tak nak tengok muka kami pun tak apa. Dengar pun cukup lah. Pasang dekat tengah drive rumah ke per 5 lebih kan. Tengah drive rumah tu, pasang dekat Facebook, letak dekat handsfree punya holder tu, dengar. Sebab kami memang information ni memang agak menarik lah. Sebab kami pun daripada bidang finance kan. Company pun memang one of the financial solution. Jadi pun kita sembang sikit lah apa tu CCSB lah. Boleh. Ada orang yang tanya apa tu CCSB ni, apa sebenarnya ni. Ramai orang tak pernah dengar kan. Yes. So kita ni adalah sebuah nama penuh kami adalah Commerce Capital Sdn Bhd. And then kita adalah financing solution pada SME lah di luar sana. And sebelum ni kita was also known as My Commerce Sdn Bhd lah, kalau mungkin tuan-tuan puan pernah dengar sebelum ni. Tapi sekarang kita dah tukar nama sejak 2019 tak silap saya. Telah tukar kepada Commerce Capital Sdn Bhd lah, CCSB untuk so pada petang ni pun kita tengok kita punya orang yang tonton ni tak ramai lagi. So kalau kita boleh minta tolong yang tengok live kita ni tolong sharekan and tolong panjangkan kepada rakan-rakan, sanak saudara ataupun kenalan tuan lah. Sesiapa je lah, sesiapa yang
ada sesiapa yang business owner, sesiapa entrepreneur, usahawan semua apa perkataan yang boleh kategorikan tuan-tuan perempuan ni, sebab ini SME memang merupakan golongan perniagaan yang paling besar lah. Paling besar. Dia tak silap saya up to 98% lah, tak silap Encik Najib kan. 98% yang listed dekat SSM tu adalah SME ataupun PKS lah, perniagaan kecil dan sederhana. Jadi kalau tuan-tuan perempuan bukan owner TNB ke, bukan owner Maybank, bukan owner TNB, bukan owner TNB, kita company berat. Ya, betul. Kalau tuan-tuan bukan owner company tu memang good chance kategorikan SME lah atau PKS. Jadi memang it affects all of us lah. Macam-macam tuan-tuan. Jadi setakat sekarang ni kita boleh nampak lah kita naik ni menaik. Sekarang perlahan. Kita tunggu kita masa lagi. Baru 5 minit kan. Kita ni kalau boleh benda yang kita nak sharekan ni ramai orang dapat lah. Ya, betul. So kita harap tuan-tuan rajin-rajinkan share kita ni live ni supaya orang lain boleh tahu sekali informationnya. Kita nak bagi tahu ni. Ya, betul. Kita nak sebarkan lah. Sebab sekarang pun musim MCO, musim pandemik semua kan. Jadi kita pun tak boleh lah nak buat sesi live. Bukan sesi live. Berdepan-depan. Yes, face to face punya session. Jadi buatkan macam seminar ke, kita tak boleh buat macam tu lah. Jadi kita terpaksa. Kita nak buat lah. So kita lebih senang nak share dengan orang-orang. Lebih faham lah sebenarnya bila kita share depan-depan ni sebenarnya lebih faham. Ya betul. Daripada macam baca iklan ke, baca apa semua advertisement tu, memang baca faham pun mungkin faham lah, tapi bila nak take action tu mungkin tak ada clear picture. Jadi bila ni that's why this session for us is quite important lah. We want to share the information with all of you entrepreneurs, usahawan, perniagaan ni yang business owners, untuk kita akan paparkan apa realiti, cabaran, dan juga kita akan beri solusi kewangan SME di Malaysia. Sebab bukan satu solusi, ada banyak solusi. Banyak solusi yang orang tak nampak. Kita akan go through lah. Kita akan go through today. Yang go through daripada government, daripada perbankan, daripada macam-macam source lah. Kita tengok kita punya view sekarang ni baru 20 berapa? Orang. Baru 20 orang. Okey, tak apa. Dia naik slowly. Kita pun boleh tengok. Sekarang rajin-rajin lah tuan share kita punya live session ni. Kalau kita pun tak sabar nak share ni sebenarnya. Kalau boleh kita nak start sekarang. Tapi sebabkan kita takut apa yang kita share ni orang yang tahu sikit sangat. Ya, betul. Jadi mungkin lagi lebih ramai orang, mungkin lebih banyak soalan yang boleh tuan-tuan perempuan tanya, dan kita pun boleh tolong jawabkan lah apa-apa inquiries ke, soalan-soalan yang tuan-tuan perempuan ada. Begitulah, macam lebih ramai lebih bagus lah. Lebih ramai, the more the merrier orang kata. Two heads better than one hand. Tapi dia bukan two heads lah, kita nak 50 heads lah kalau boleh. Tentulah. Ini kalau sesiapa yang free tengah tengok live ni, kalau nak bersembang sekejap boleh lah, sementara kita ada masa ni kan. Sementara kita boleh baca yang mana yang dah tengok kita punya live ni, boleh komen lah dekat kita punya ni, boleh kita baca komen-komen apa yang tuan-tuan tengah buat sekarang. Betul. Apa yang risauan ataupun tuan adalah view kita ni adalah business owner yang nak lontarkan something ke kita, boleh tulis dekat kita punya ruang komen. Tak ada masalah. So kita boleh kita boleh reply lah. Kita ada back and forth action lah sebelum kita start ni. Sebab nanti bila kita dah start dah lancar ni, memang tak berhenti-berhenti lah kita. Unless bila dah start nanti, kalau masih ada soalan, tuan-tuan perempuan boleh
kita akan ada sesi Q&A kan? Betul Encik Najib? Ya. Boleh, kita akan buka lah Ya. sesi Q&A. Lepas dah banyak bercakap, banyak sharing information nanti, kalau masih ada soalan boleh je. Dekat penghujung sesi sharing information ni kita ada juga Q&A session. Kalau boleh sharekan lagi. Ya. Saya pun sekarang ni kalau boleh saya nak tolong sharekan juga. Kita pun dah dekat share saya banyak punya kali dia. Facebook ni. Okey, tak saya share. Sekarang ni tengah Share banyak share. share lagi. Weh, banyak tu share kat mana? Weh. Okey. Ada orang komen ke? So sekarang Tak ada. Belum. tengok. Okey, sekarang ni kita dah sampai 35 orang yang nonton. Bagus, 35 orang. Okay. Wah, naik. naik. Okey, so Yeah. kita nampak kita punya viewers sekarang dah makin menaik. So saya nak ucapkan terima kasih yang menonton. Yes. Juga terima kasih siapa yang sudah share, tolong share. Yes, terima kasih. Ya. Anda sebelum tu tolong like kita punya Facebook page supaya tuan-tuan boleh dapat notifikasi bila kita on. Yes. Bila kita buat live lagi, kita akan buat live setiap hari Khamis pada pukul 5. Time macam ni. Time sama, hari yang sama lah. Macam just nak recap balik yang kita cakap sebab ada ramai viewer yang baru masuk ni. Jadi kita terima kasih untuk join live event kami. Saya Fadil dan saya Najib. Ya, saya adalah Credit Analysis Officer. Dan saya pegawai perhubungan pelanggan bagi CCSD lah. Commerce Capital yang Berhad. Okay. So sekarang ni kita nak tengok. Kita mula lah. Kita pun tak nak bagi orang yang ada di live ni tunggu lama-lama. Kita pun nak start, kita pun dah excited nak share information ni. Tapi sebelum tu, jap. Kita bagi tease sikit lah. Sebelum tu kita introduce sikit lah. Kita ni siapa, company ni siapa nak start. So macam saya share sikit lah. Boleh. Kami adalah sebuah syarikat. Nama kami adalah Commerce Capital yang Berhad. Yes. And kita adalah financial solution kepada SME lah. Betul. So kita dah beroperasi selama 13 tahun. 13 tahun. Tak salah saya sejak 2007 kan? Yes. 2007. Yes. Dan pelbagai SME yang kita dah bantulah. Betul. Kita pun supported by Bank Negara Malaysia, BNM, dan juga Ministry of Finance lah, MOF. Jadi kami pun macam Encik Najib cakap tadi, kita dah lebih pada 10 tahun dalam bidang finance lah, tolong financial solution punya industri ni. Jadi kami pun ada banyak experience, ada banyak cerita, nanti pun kami akan kongsi lah banyak cerita yang experience usahawan di Malaysia ni, SME yang kita dah bantu. Jadi macam tu lah. So sekarang kita akan teruskan dengan topik kita hari ni. Yes. Kita punya topik adalah realiti cabaran dan solusi kewangan SME di Malaysia. Ya, betul. Ini topik agak hangat lah kan, tuan-tuan puan, sebab ini macam kita ada mention tadi, SME ni adalah golongan yang paling tinggi lah. Utama. Majority lah. 98.5% perniagaan di Malaysia ni memang semua SME ataupun PKS. Betul. Jadi ini kalau ada banyak realiti yang cabaran ni, kalau tuan-puan tak ambil kesempatan untuk tahulah macam mana nak solvekan problem ni, memang susah lah untuk kembangkan bisnes tuan-tuan. Okay, so sekarang kita nak start. Kita start dengan realiti dan cabaran lah kan. Realiti, cabaran dan realiti pada zaman-zaman pandemik ni. Pada musim pandemik, pada benda-benda yang tak pernah berlaku dan tak pernah kita jangka, yang kita kena duduk rumah. Betul. Kita kena macam-macam restriction lah kan, SOP yang kita kena ikut. So benda ni tuan-tuan kena ingat kan, di situasi sekarang, economical situation ni memang unprecedented lah. Maksudnya tak pernah berlaku. So benda ni sebelum pandemik, sebelum MCO ni pun memang dah banyak sebenarnya cabaran SME di Malaysia ni kan. Bertambah lagi lah dengan MCO kan. Tambah lagi masalah. Dan macam mana
uh, orang-orang di luar sana, SME-SME di luar sana cuba mengadaptasikan norma baru ni. Ya betul-betul. Memang orang kata memang siang malam tak tidur. Ui, itu banyak nak dia. memikirkan solusi. Ya, ya. Okey lah, then kita bagi macam tu, kita bagi example lah kan. Realiti-realiti dengan cabaran SME di Malaysia sekarang ni. Realiti yang di mana sekarang ni berlaku, di mana kita boleh tengok on F&B punya sektor macam mana mereka mengadaptasikan norma-norma baru ni, dan macam mana they overcome cabaran yang dorang perlu hadapi lah. Sebab benda ni realiti ya tuan-tuan puan, dengan pandemik ni, dia macam-macam restriction macam kita cakap sebelum ni, macam-macam restriction, and especially F&B macam Encik Najib cakap tadi. F&B sekarang ni, majority of people, diorang punya revenue datang daripada orang yang dine in kan. Orang makan dalam restoran. Jadi bila ada restriction dengan kena patuhi SOP 1 meter lah, tapi dengan MCO sebelum ni ada juga time yang kerajaan suruh tutup terus kan. Bukan dia bukan tutup terus. Tapi kita tak boleh dine in. Ya betul. Cuma boleh deliver dan take away saja. Walaupun ada kelonggaran di situ, tapi banyak majority F&B outlet ni memang depend on orang dine in lah. Dan saya ada satu example tempat kerja saya yang sebelum ni. Memang dia memang tempat restoran ni memang jual burger lah. Saya tak nak bagi tahu nama lah kan, untuk privacy purposes. Tapi diorang pun ada mention, saya ada bincang dengan colleague-colleague saya yang sebelum ni, diorang ada mention memang 80 to 90% of their revenue memang datang daripada orang makan dalam dine in lah. 80 to 90%. Banyak. So kalau bayangkan SOP MCO masa hari tu tahun lepas lah yang paling teruk kan, the first MCO 1.0. Bayangkan tuan-tuan puan, diorang kena cease all dine-in operation. Yang tu memang sakit tu. Saya rasa diorang banyak kena lay off tu jugalah. Tu kena ingat, tu reality lah. Reality dan salah satu cabaran. SME di luar sana lah. Betul-betul. Tapi macam MCO 2.0 ni, orang kata some of the business they have adapting to the MCO 1.0 lah. Ya betul. So macam sekarang ni kita boleh nampak ada experience sikit kan. Macam mana diorang overcome the restriction, tak boleh dine in, tetapi sekarang ni diorang buat drive in, dine in. Ada macam tu? Yes, ada. So kalau interesting memang kita tengok, kalau kita tak pernah terfikir pun sebelum ni, kita drive in and kita dine in dekat situ. Macam mana tu Encik Najib? Dia kena dia dengan masuk dengan kereta, terus makan dalam kereta lah. Jadi dia menggunakan dia punya parking space. Okay. Orang park depan tu, orang datang ambil order and akan serve dalam kereta. So memang that's quite innovative lah. Yes, innovative. Kreatif lah orang kata. Menghadapi pandemik terpaksa lah kan. That's one of the solutions lah that we see business owners yang F&B ni untuk menghadapi MCO ataupun pandemik ni. So kalau kita, itu baru satu sektor, F&B sektor. So kalau kita tengok pada sektor perhotelan pula, so dalam MCO 2.0 ni, kita boleh tengok ada keluar news 3-4 minggu yang lepas, di mana mereka menjual makanan mereka di tempat berjalan kaki. Tepi jalan. Tepi jalan. Bayangkan jual makanan hotel ke? Jual makanan. Chef hotel turun masak. Sampai macam tu lah. Bayangkan sampai macam tu. They want to do to survive in pandemic situation. Sebab situasi macam ni memang it cannot be helped lah kan, tuan-tuan puan. Memang orang pun tak ada nak duduk hotel. Tak boleh duduk hotel. Ada yang hotel around the area dekat KL ni pun sebelum ni ada digunakan untuk quarantine. Jadi itu pun cukup minimal lah.
dia orang punya operation. So saya pun dengar banyak orang hotel staff kena lay off sebab tak ada operation, tak boleh nak. Orang tak duduk. So Yes, macam mana? there's no point kan. Orang nak bagi kerja, macam nak bagi kerja pun tak ada buat apa-apa. So terpaksa lah. Bukan dorang bagi kerja satu, dari satu nak bayar duit pekerja tu pun. Yes, itu pun bayar juga tu. And this leads to unemployment lah kan. Obviously kalau kita tengok, I think from what I read, from early before pandemic ni, our unemployment rate berapa around 3.3% our unemployment rate, I think in end of 2019 lah, or before all this pandemic started. And then in the beginning of 2020, when all this pandemic stuff hit the fan kan, bila early 2020 ni dia shoot up to I think about 5.8 to 5.7% around there. Banyak juga itu memang because that's between January to March, April like that. That's the big shift lah. That's when the MCO 1.0 first started. And that's yes. But then macam mana orang SME di luar sana di lay off dia punya pekerja terpaksa. Yes, one of the big effects lah of this pandemic. They want to survive. Some of the SME pun terpaksa nak lay off dia punya pekerja-pekerja untuk to help them survive. Yes. And then not to mention juga tourism industry lah kan. Tourism industry memang affected teruk lah. The one who yang effect paling teruk sekali. Tourism industry sebab yelah macam kita travel ban, orang tak boleh travel, interstate travel pun tak boleh. Sekarang pun still tak boleh interstate travel, walaupun dah ada kelonggaran inter-district travel kan, betul? So tapi itu pun ada still macam kita tak boleh travel ke Putrajaya. Masih betul. Perlukan lagi surat selektif. Surat polis untuk masuk Putrajaya. Betul. So that's why the tourism industry, I think Malaysia was one of the top 3 or top 5 tourism destinations lah within the region, ASEAN region. Jadi I think Malaysia's punya GDP, gross domestic product, memang affected a lot lah due to this tourism industry. Walaupun SME ni orang kata they help 36% of GDP is from the SME itself. Banyak. That's almost 1/3 lah, basically 1/3 lah. 1/3 of our GDP is from that itself. Okay, and then just to wrap all that point up, is that semua cabaran dengan reality ni, it leads to one main point. The highlight that kita nak capaikan lah pada tuan-tuan perempuan yang ada di live sekarang ni adalah kekurangan aliran tunai, cash flow problem. Sebab bila when we are faced with all this problem, business kurang, tender pun kurang, maksudnya revenue pun kurang lah. Bila revenue kurang, maksudnya nak duit pun nak rolling semua tak boleh, nak bayar cost operation tak boleh, nak bayar pekerja boleh, tak boleh nak bayar macam-macam tak boleh lah. Lagi-lagi nak kembangkan benda itu tak payah nak fikir lah. So ada tak yang orang yang tengah tengok kita punya live ni, betul. yang ada experience and macam mana they survive in this pandemic situation, boleh komen dekat boleh yes, kita boleh kita bacakan and maybe boleh menjadi inspirasi kepada SME di luar sana. Boleh tengok kat sini. Saya pun tengah tengok juga komen-komen. Ada tak yang orang yang nak komen-komen ni? Siapa yang baru join tu, terima kasih terima kasih banyak. Siapa yang share, tolong like Facebook page kami. Kita amat menghargai lah. Macam kita ada mention sebelum ni, kita akan buat live event ni setiap minggu, masa yang sama, hari yang sama. Berceramah lain, topik lain. Jangan lupa. Ada dua sama, dua lain tu. Jadi tak apalah, kita akan recap balik lah. Tadi masa saya mention cabaran dan reality SME ni akan lead to one main point adalah cash flow problem. Sebab bila revenue dah kurang, cash flow pun kurang, tak boleh bayar macam-macam, tak boleh nak jalan business. Jadi terpaksa lay off, pekerja terpaksa
terpaksa orang kata let go something to make them survive, to make them afloat. Yes, betul. Macam-macam opportunity cost lah untuk buat all these solution ni. Okay, then so kita dah bincangkan all these macam cabaran and the realities of SME in this current situation. But then again, semua problem dan cabaran SME ni, semua problem mesti ada solution. So disebabkan golongan SME ni one of the biggest majority dalam perniagaan di Malaysia ni, government pun tak boleh lah buat tak tahu je kan. Diorang pun mesti tolong. Kalau diorang tak tolong, memang semua orang mengamuk lah. Bukan mengamuk je. Memang tak boleh survive langsung. Tak boleh survive. Banyak orang kata employment rate daripada maybe sekarang ni 4.8% memang maybe akan naik. Double lah kalau 10%. Yes, at least. Kalau tak tahu apa yang akan terjadi. Yes, kalau tak ada dapat pertolongan kewangan or financial solution daripada anyone lah. So that's what we are going to. Kita nak bincangkan apa financial solution so far yang government dah bagi kepada SME di Malaysia ni. So the one of the main one is stimulus package lah. Yes, stimulus package. So banyak juga yang government dah spend for this package is almost 150 billion. Total lah. Total. I think it's more. They've done more than 3 or 4 stimulus packages lah sejak the first MCO. And then of course government pun bukan saja bagi stimulus kepada individual, they also have packages yang untuk especially for SMEs and also micro businesses. But then again, yang package ni semua government telah bagi kepada commercial bank untuk distributekan some of the allocation yang diorang dah provide lah. So macam sekarang ni kita kena tahu government pun sekarang ni they want SME dekat Malaysia ni to digitalize. So betul. Kita pernah dengar pasal geran untuk digitalization of their operations kan. Yes. Diorang nak shifted from traditional to digitalize. So memang banyaklah yang kita dengar government bagi dekat agensi yang untuk melaksanakan program-program untuk memberi geran-geran ni. Yes. Sebab bila business nak buat major shift macam tu, dia require capital lah kan. Dia require cost, bukan yang boleh shift tiba-tiba macam tu terus masuk komputer, okay dah digitalize, tak ada lah. Dia memang require a lot of time, a lot of effort, a lot of planning, and all that requires a lot of capital. Capital means duit lah, money. Jadi bila government nak incentivize company ni untuk digitalizekan dia orang punya operation, they introduce grant macam Encik Najib cakap tadi lah, through MDEC semua. And then pasal industrial punya grant ni, mana government akan bagi kepada SME, tapi SME ni kena memohon lah. Betul. Yes, itu we are getting to that point lah. So ni kita dah bincang banyak solution ataupun banyak duit lah, banyak stimulus packages yang berbilion-bilion telah diberi oleh government, kerajaan kita. Tapi ada pros and cons over there lah kan. Sebab on the way they are distributing the money, and also the process untuk apply for the grant kan. Walaupun berbilion-bilion, but there's a pros and cons lah. You want to get to the pros first? Yes. Macam pros ni, orang kata SME ni dapat mengembangkan, dapat shiftkan diorang punya perniagaan from traditional to modern punya style lah, di mana
mereka mendigitalkan. That's for itu untuk MDEC lah kan. But more than that, I think the majority is macam saya mention tadi yang orang nak they want to apply for this grant untuk working capital, untuk rolling, not necessarily untuk mengembangkan. Itu memang ada, itu that's the incentivized packages. Tapi juga ada yang stimulus packages ni untuk company-company SME ni untuk apply just to rolling, untuk survive maybe the next few months. Jadi banyak jugalah company yang perlukan duit-duit ni daripada government lah. Macam peniaga mikro pun memang memerlukan jugalah. Lagi-lagi sebenarnya mikro, but mikro ni dia punya size is too small. Right, betul. And then sebenarnya macam kita tengok government pun bagi jugalah dekat micro. Ada specialized funds untuk micro businesses. GPK 2.0 lah, di mana GPK 2.0 maksudnya 1.0 tu banyak yang dah dapat lah. So government bagi lagi. So dia jadi 2.0, GPK 2.0. Di mana company micro ni dapat grant sebanyak 3,000 lah untuk orang survive during the pandemic. Interesting. Okay, just to nak summarize lah kan. Okay, tadi kita dah bincangkan problem-problem, reality yang cabaran SME. Itu problem-problem dan solusi dia, financial solution lah yang government telah buat setakat ini adalah memberikan grant-grant, stimulus packages especially untuk SME dan micro businesses. But then macam saya mention tadi juga, cara diorang distributekan package ni adalah through commercial bank lah ataupun some financial institution. Jadi disebabkan ni, bila company-company SME ni nak apply, adalah proses dia kan. Betul. Ada proses dia, ada burokrasi dia. Proses dia maybe ada yang cepat, ada yang lambat. Betul. Itu kalau yang cepat tu andai kata tuan dan puan dah SME tu dah jadi pelanggan dia selama beberapa tahun lah. Maksudnya sebelum pandemik lagi. Bayangkan kalau dengan tuan owner syarikat ni, SME ni baru nak jadi pelanggan dia. Memang kita tak dapat lah. Agak susah lah. From our experience juga, kita pun ada cuba tolong perniagaan lain yang try dapatkan grant-grant ni. Ada yang dapat, tapi banyak yang tak dapat lah. Yes. Banyak tak dapat. Lambat. Dia sebenarnya benda yang paling penting untuk survival ni, kita kena cepat lah. Betul. And also selain daripada, saya lupa nak mention tadi, sorry nak slip in sikit. Selain daripada grant-grant, ada juga solution yang lain, financial solution juga, merupakan descheduling macam untuk bank lah. Sesiapa yang sudah ada loan sebelum pandemik ni, diorang juga bagi moratorium ataupun rescheduling of loans lah untuk 6 bulan ke lebih ke kurang ke. Yang tu bila maksudnya moratorium ni bila diaktifkan, maksudnya pelanggan-pelanggan bank ni tak perlu bayar interest rate lah untuk selama 6 bulan lah. 6 bulan ya. 6 bulan, and then bila MCO ni, MCO 2.0 ni, sebelum MCO tu dia extend dia punya moratorium. Ada. Tu memang I think that really helps businesses lah untuk tak adalah menambahkan beban-beban untuk membayar setiap bulan kan. Yes, betul. Okay, then also moving on, kita nak cakap pasal actually sebelum pandemik ni pun, sebelum MCO, sebelum COVID-19 ni pun, one of the main challenges ataupun cabaran SME adalah lack of access to finance lah. Financing, to access of financing. Maksudnya memang walaupun dalam environment keadaan yang biasa, tak ada pandemik, tak ada COVID-19 semua ni, SME di Malaysia ni memang salah satu cabaran paling besar adalah nak dapatkan financing solution. Financing solution dia orang memang the first thing yang dia orang fikirkan nak dapat finance, saya nak dapat pinjaman lah.
semua mesti banyak lah dalam fikiran mesti kalau jadi kalau boleh dia nak loan. Yes, fast cash. Tapi sebenarnya kadang-kadang fast cash ni is not a good thing lah juga. Dia depends. It depends on the business. It depends on the project. It depends on the business owners. It depends on a lot of things lah. Because pinjaman ni memang bagus. Kalau tuan-tuan perempuan pernah dapat, siapa yang tengah tengok live sekarang ni, kalau ada experience dapat pinjaman daripada bank, memang tuan-tuan perempuan tahulah ada pros and cons dia kan. Pros memang the first 2 years, maybe first 3 years even lah. Memang quite beneficial lah. Maybe it helps a lot dengan your cash flow, aliran tunai kan. Tapi ada banyak juga con dia. Cik Najib boleh macam kita tahulah, bila kita dah buat loan ni, kita akan terikat selama maybe kita akan tengok banyak loan 5 ke 7 tahun lah biasanya loan. Ya betul. So bila kita ambil loan ni, kita akan terikat. Tuan-tuan bayangkanlah kalau 7 tahun tu pada tahun pertama tu dapat anak, habis bayar, anak dah darjah 1. Bayangkan tu punya jangka masa, beban dia lah. Beban menambah. menambah. Tapi sebenarnya kita bukan nak bahan lah, okay? Kita bukan nak bahan lah siapa yang dapat loan. Sebab ni memang bagus, dapat loan memang bagus. Cuma kita nak expose the realities lah of the loan. Because ramai orang yang tak tahu sebenarnya kalau nak ambil pinjaman ataupun nak ambil loan ni, kita perlukan business yang bagus. Yes, kena manage lah. Kena manage your business, kena manage your cash flow, kena manage your finances very well. But kalau tak manage, memang your business will end up surviving just to pay the servicing loan. So maksudnya bila dah ambil loan ni, kadang-kadang bila we serve the loan, sometimes we cannot grow our company lah, our business. Yes. Jadi bila tak manage ni, jadi servicing cost servicing loan ni jadi jadi operational cost. Jadi cost of goods sold pula, bukan jadi operational cost. Jadi terbalik pula. Jadi macam itulah. So the main thing that I want to mention is that pinjaman ataupun loan ni is not the only financial solution lah. That's where we are getting to now. So sekarang we want to introduce another financial solution. It's called apa ni? It's called factoring lah. Factoring, ataupun also known as invoice financing lah. Yes, betul. Yes. So sebenarnya dekat Malaysia ni orang kata tak terkenal sangat lah. Tak, memang ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Di mana kalau kita tengok macam Malaysia is di Asia Pasifik ni is ranking dalam nombor 7 ataupun 8 lah daripada penggunaan volume factoring ni. Memang agak kecil lah. Yes. Memang di Malaysia ni memang ramai orang tak tahu pasal factoring. Sebab kalau saya nak to be honest lah, sebelum saya join bidang factoring ni pun, saya pun tak pasti juga factoring ni apa ni kerja kilang ke factoring kan. Kerja kilang itu the main thing lah. Kalau kita orang tak tahu pasal factoring ni, the first thing diorang fikirkan adalah factoring ni kerja kilang ke. Kerja kilang. Sebab nama factoring nak tolong finance kan, tolong finance kan. Tapi bukan. Okay, financing ni juga macam saya mention tadi, is also known as invoice financing. Kalau compare dengan pinjaman dengan loan, invoice financing ni bukan pinjaman. Invoice financing ni adalah pembiayaan. Betul. Pembiayaan, yes. Pada orang-orang yang lebih kepada buat kontrak, yang buat kerja dengan government, PLC. Kita pun tahu sebenarnya macam orang ni kalau nak pergi kat bank pun kadang-kadang tak dilayan. Ya betul. Kita boleh tahulah company SME ni banyaknya enterprise. Yes, betul. Bila come to enterprise ni, bila orang kata nak pergi dekat bank ni, memang orang kata tak dapat lah. Memang susah lah. Memang susah. Kalau dapat pun, amount dia pun kecil. Yes, amount dia kecil. Yes. And especially not to mention company baru lah. Company baru
Kalau nak rolling tu memang susah lah unless tuan-tuan perempuan memang dah ada capital. Memang dah ada capital that you guys have saved untuk jalankan bisnes tu, untuk kembangkan bisnes tu. Then maybe boleh jalankan bisnes tu lah. Tapi biasanya kebanyakan orang yang baru start bisnes ni memang their financial situation is quite strict. So jadi bila they can find themselves in a hole, maksudnya dia tak boleh nak kembangkan bisnes. Saya pun ada juga lah pengalaman di mana one of saya punya klien sendiri, di mana bila dia dapat kontrak government ni, kontrak dia bayangkanlah dia buat kerja tapi payment dia lambat. Tuan-tuan bayangkanlah bila dia nak maju ke depan tak boleh sebab payment tak dapat lagi. Tapi kerja dah siap. Kerja dah dah jalan, semua dah siap. Payment tak dapat. Bayangkanlah macam gaji tuan kena hold 2-3 bulan. Ya. Mesti tuan rasa nak berhenti tu. Tak berhenti. Unless tuan perempuan memang dah ada banyak projek kan. Dah habis ni, dia orang tak bayar, tak apalah, kita ada projek lain. Kita boleh dapat daripada tempat lain kan. Tapi banyak business yang dia go project by project. Betul. Kan? Project by project. Tapi bila project by project basis, kalau the invoice is on a credit basis maksudnya dia bukan macam jual belilah. Kalau jual beli, orang beli macam beli barang kat kedai, kita beli barang, bagi duit, tu dah dapat kan. Tapi ni credit basis, kalau macam kerja-kerja supply, kerja-kerja perkhidmatan, kadang-kadang biasanya kita ambil contoh lah government kerajaan KPM lah mungkin. KPM lah. Dia suruh dia buat bagi tender untuk supply buku. Kan? Supply buku. Bila contohlah kalau company ni dah supply buku tapi buku dah supply semua, cost semua dah jalan, tapi nak dapat duit daripada KPM tu dia lambat. Ada penguat projek tu ya betul. So bayangkanlah apa yang kadang-kadang saya pun ada kontraktor ni kadang-kadang orang dah keluar duit tapi diorang kadang-kadang terpaksa gadai banyak benda untuk siapkan satu projek tu. Dengan harapan lepas habis projek tu dapat payment, diorang boleh tebus balik. Kadang-kadang ada yang buat kerja tu rugi. Betul. Yes. Macam tu lah. So invoice factoring ni, invoice financing ni ataupun factoring, dia macam tu lah. Okay, just untuk recap balik, so that tak ada siapa confused lah, sebab ni ada sampai dah 100 orang kan. Takut ramai orang masih tak sure lagi apa itu invoice factoring. Okay, so invoice factoring ni it works on credit basis. Okay, saya sebut lagi dia bukan pinjaman, dia bukan loan. So dia memang berbeza dengan pinjaman dengan loan. So kita ikutkan kalau kerja dah siap. Kalau kerja dah siap, tuan-tuan perempuan dah keluarkan cost dah keluarkan modal, dah siap kerja, invoice pun dah siap dah nak bagi kepada awarder lah, project awarder tu kan, macam Encik Najah cakap tadi. Tapi bayaran daripada project awarder tu lambat. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mungkin, baru diorang bayar. Jadi benda tu sebenarnya dia sakit jugalah bila nak tunggu 3-4 bulan tu. Ya, betul. So macam andai kata yang orang yang tengah tengok kita punya live ni, ada sebarang soalan ke, kalau nak tahu dengan lebih lanjut boleh tinggalkan komen. Boleh. Lepas kita terangkan sikit apa kita nak bagi info lagi. So maybe lepas ni kita boleh ada Q&A session lah. Yes, kita akan adakan Q&A session lah lepas kita dah share information semua ni. Jadi apa-apa soalan, tuan-tuan perempuan boleh je letak soalan di bawah, kita akan cuba, we try our best to reply lah. Tapi jangan takut lah, macam tengok kita pun tengah relax, tengah tersenyum, jadi kita pun takkan bagi soalan yang, takkan bagi jawapan yang tak betul lah. Kita akan cuba, we try our best to give our best answer lah. Yes, betul. Okay, but then so moving on, macam saya cakap tadi, invoice financing ni dia credit basis dan bila kerja dah siap sahaja. So kalau kita comparekan dengan pinjaman dengan loan tadi, tuan-tuan perempuan takkan terikat dengan 5, 6, 7 tahun kan.
So boleh Cik Najib boleh explain macam mana proses pembayaran factoring ataupun invoice financing ni? Okay, macam factoring ni sebenarnya dia lebih kepada pembelian invoice lah. Cash your invoice. Okay. Di mana bila tuan-puan kerja dah siap lah tapi nak tunggu payment tu, ya Allah lamanya. So tuan-puan tak nak tunggu invoice tuan-puan tu, tuan-puan jual kepada syarikat factoring. So supaya tuan-puan boleh dapat payment tu secepat mungkin. Itu adalah factoring lah. So di mana orang panggil jual invoice dengan harga diskaun. Ya, betul-betul, yes. Itu paling senang lah kalau nak faham lah, jual invoice. Maksudnya tuan-tuan perempuan jual invoice pada kredit syarikat fakturan. Yes. And then tuan-tuan boleh dapatkan payment secepat mungkin. Kita akan bagi biasanya syarikat fakturan ni akan bagi lebih kurang 70 ke 80% lah daripada invoice amount tu. So daripada situ saya bagi contoh lah, kalau invoice amount tu 100,000, dan biasanya advance tu akan diberi lebih kurang 70 ke 80,000 lah. Tuan-tuan boleh dapat 70 ke 80,000 tanpa tunggu 3-4 bulan. Ya, betul. Tuan-tuan in the meantime ada dapat projek lain ke, so nak gunakan duit pada waktu-waktu kita tu ada waktu-waktu terdesak nak guna duit. So tuan-tuan boleh gunakan duit tersebut lah. Ya, betul. Jadi yang ni this is one of the solutions lah, macam kita cakap sebelum ni. One of the main problems untuk SME adalah cash flow. Cash flow. Bila invoice tu tuan dah tunaikan, so kita boleh prevent the problem of cash flow lah. Yes, cash flow lah. Sebelum problem tu arise, kita dah tolong bagi solution lah. Jadi tak apa, kita boleh bagi example lah, sebab kita pun macam saya cakap tadi, kita pun dah beroperasi sejak 2007, dah lama. Saya bagi example lah, salah satu klien saya ni, dia enterprise company, dia memang tak besar lah. Dia specialize dalam pembersihan bangunan. So dia datang dengan kita, dia cakap, okay tuan, saya ada projek, dia ada projek ni saya cakap on behalf of client saya lah. Dia kata, tuan, saya ada projek, tapi pembayarannya lambat. Diorang ada satu projek ni, dia tak ada projek lain ni, kan? Tapi bila nak dah kerja pun dah jalan 2 bulan, tak silap saya masa dia datang 2 bulan ke 3 bulan kerja dah jalan, tapi the first invoice pun tak dapat lagi. First invoice tak dapat. Ni macam ni susah nak rolling ni. Memang sedih lah. Sebab diorang pun dalam bisnes pembersihan bangunan, so diorang ada banyak staff untuk bersihkan bangunan tu lah kan. Jadi nak bayar staff pun diorang dah ketat memang tak ada duit nak bayar staff. Jadi diorang pergi bank pun sebab mereka enterprise, dan itu satu lagi sebab diorang tak terlalu aktif, sebab diorang memang specialize in pembersihan bangunan lah. Jadi kalau tak ada orang nak bagi kerja untuk kontrak pembersihan bangunan, memang tak ada kerja lah. Jadi bila tak ada consistency kat situ, bank pun ada kriteria diorang lah. Susah nak cakap kan, diorang susah nak bagi sebab risiko tinggi nak bagi pinjaman kan. Jadi diorang pun datang dekat kami, cakap, tuan, saya tak ada duit ni, jadi boleh tak tuan tolong saya untuk dapatkan rolling cash lah, ataupun working capital kan. Jadi kita pun tengok diorang pun memang ada invoice, dah 3 invoice, 2 atau 3 invoice saya tak ingat, yang belum dapat bayaran lagi daripada order mereka. So kita pun okey lah, tak apa, kita tolong mereka, kita bagikan facility limit diorang, jadi kita pun factorkan invoice diorang. Kita factor, tak silap saya, kita bagi advance 75%. Berapa anggaran invoice tu? Total tak silap saya nak dekat 100,000 juga. Kalau total 3 tu nak dekat 100,000 juga. Macam pembersihan ni, macam kita tahu diorang berhadapan dengan pekerja. Betul-betul, yes. 3 bulan tu tak dapat payment tu, banyak juga orang mogok lah. Pekerja-pekerja mogok. Boleh mogok lah. Ya, memang ramai lah.
Itu salah satu example lah. Lepas tu memang lega lah. Lepas actually macam saya cakap tadi, tuan-tuan perempuan kalau ambil invoice financing takkan terikat. Sebab lepas diorang Orang habis factor, kerja je. bukan, lepas diorang factor 3 invoice tu, diorang tak ada factor lagi lah. Sebab diorang dah ada duit untuk rolling. Diorang cuma perlukan factor 3 kali tu je, the first 3 times untuk dapatkan rolling business diorang. Jadi lepas tu diorang dah tak perlu factor dah. Walaupun masih ada facility dengan kami, tapi diorang tak perlu guna lah. Tak ada perlu bayar service, monthly service pun tak ada lah. Jadi diorang cuma perlu bayarkan apa yang diorang factorkan. Dia the first 3 invoice tu. Itu one of my first experience. Saya pun agak suka lah. This is one of the main stories yang saya suka share dengan colleague-colleague saya yang lain ke, kawan-kawan saya yang lain ke, yang tak tahu pasal invoice factoring. So macam kita dah banyak share lah. Macam, nak dekat pukul 6 Kau apa? Lama juga. Lama juga cakap. Ya. Okay, tak apa. Tengok, ada tak yang orang yang tengok yang tengah tengok kita ni live ni, so boleh komen apa benda yang kita pun dah nak start sesi soal jawab. Anda kata ada soalan, macam kat sini saya baca Hira Hussein. Okay, dia kata susah tak nak apply loan business ni. Orang kata tak susah, tak senang. Tak susah, tak susah, tak senang. It depends on business point lah. So anda kata kalau business yang orang kata enterprise ni boleh mohon, tapi ada kriteria lah. Macam kita ada juga orang kata services di mana kita menolong SME ni untuk mendapatkan loan ataupun facility daripada bank. Macam kita ada juga bagi konsultasi macam mana kita boleh membantu company, syarikat SME ni untuk dapatkan facility daripada bank juga. Betul-betul dia. Dan juga advisory service ni kita tak ada charge upfront lah. That's one of the main thing. Kalau tuan perempuan masuk office kami, walk in, cakap kami nak advice lah. Kami nak advice macam nak dapatkan duit untuk rolling ataupun nak kembangkan, nak dapatkan bank facility. Kalau walk in, kita boleh bagi consultation free lah. Kita boleh tolong tuan-tuan perempuan sebab kami memang nak menolongkan golongan SME lah di Malaysia ni. Kita boleh nak semua SME dekat Malaysia ni dapat bantuan lah. And diorang dapat solusi dari segi kewangan lah. Itu main point kita lah. Okay, teruskan dengan ada satu soalan ni saya nampak. Ini yang saya baru baca tadi lah. Okay. Tak. Yang ni depan ni. Apa impact pada SME yang tidak berdaftar? Yang tidak berdaftar. Okay, kalau ada yang yang masih ada sebelum ni, I think about half an hour ago, saya ada mention yang company-company yang nak apply grant prihatin, stimulus packages yang government dah bagi untuk counteract pandemic ni. Ramai juga sebenarnya yang nak apply untuk grant ni tapi diorang tak berdaftar kan. Diorang tak berdaftar dengan ada STEM ke, tak berdaftar dengan LSDN ke. Adalah sebab-sebab diorang kan, kita pun tak nak petikaikan ke apa-apa. Adalah sebab diorang. Mungkin bisnes kecil, memang bisnes kecil, bisnes mikro, jual tepi jalan ke, jual-jual retail kecil-kecil kan. Walaupun kecil tapi still business, still masih keperluan hidup orang juga kan. Jadi benda-benda macam tu kadang bukan semua business yang berdaftar. Jadi bila orang yang tak berdaftar ni, bila mereka nak apply untuk pinjaman ataupun nak apply for loan, memang susah lah. Bank memang akan reject lah. Kalau nak senang-senang cerita, bank memang akan reject lah kalau tak berdaftar. Tapi kalau pada company kami, Commerce Capital ni, kita kalau nak compare lah, kita agak lenient. Kita ada kelonggaran sikit sebab pada kami kita tak ada minta cagaran lah kan. Tak ada minta cagaran. Jadi kalau tak berdaftar tu tak apa, boleh juga approach kami. Kita ada aspek lain yang kita boleh consider untuk yang kita boleh tolong bantulah. Jadi itulah ada perbezaan sikit untuk company SME yang tak berdaftar. Yang kita boleh tengok ni daripada
Nur Amni Hussein. Amni Hussein Adakah semua peniaga dikategorikan sebagai SME? Oh, interesting. So memang asalkan anda melakukan perniagaan dan anda berdaftar, yang paling penting sebenarnya anda berdaftar. Yes, kalau boleh berdaftar lah tuan-puan. So memang anda akan dianggap sebagai SME lah. Ya, betul. SME ni kita ada few kategori lah kalau kita tahu. Kita ada kategori apa tu? Satu mikro, micro, dan usaha kecil dan sedana. Mereka ni terbagi daripada segi hasil jualan lah. Faham. Dan kita ada juga soalan daripada Nur Amni Hussein. Satu je? Banyak soalan ni. Yang ditawarkan oleh kerajaan dan untuk SME. Boleh. Ni kita ada mention tadi, tapi tak apa, kita boleh recap balik. So ada banyak sebenarnya skim-skim seperti kalau pernah dengar lah, Prihatin semua kan. Apa GPK ya? GPK khas peniaga. Geran peniaga khas. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun Prihatin macam tu lah, untuk individu di Malaysia ni yang dikategorikan perniagaan pun ada. Tapi ada banyak yang kita mention tadi. Cuma macam kita dah mention tadi lah, cara distribution geran-geran ni agak proses yang untuk apply kan ni agak leceh. Bukan leceh lah. Dia kepada terlampau banyak birokrasi. Yes, and then ambil masa. That's one of the main things lah. Bila orang nak apply untuk geran-geran ni, bila orang nak apply untuk pinjaman ataupun loan ni, biasanya orang nak sekarang, orang nak at the same time kan. Tapi bila dia orang apply ni, memang bagus lah. Kita bukan nak cakap tak bagus yang kerajaan dah bagi skim-skim geran-geran semua ni. Tapi memang ada cons dia kata. Cons dia memang ambil masa. Tapi bila dah apply tu memang takkan dapat dan lah. Macam geran yang government bagi ni ada juga, saya pernah terbaca lah daripada doktor, bukan doktor, Datuk Kang, SME Associate. Dia pernah bercakap yang di mana bayangkan berpuluh ribu yang dah apply, only half of them yang dah dapat. Dan bayangkan dah apply daripada tahun lepas, tahun ni pun tak dapat lagi pun ada juga. Bayangkan berapa lama tu. Tu kira dah approve ke? Belum approve lah? Itu ada juga yang tak approve lagi. Okay. Macam tu lah. Macam proses dia agak panjang lah. Saya rasa tuan-tuan perempuan yang ada ni, sebab dia ramai, saya pun boleh tanya lah. Saya rasa banyak juga personal experience tuan-tuan perempuan yang tengah tengok ni, yang dah apply ataupun dah pernah apply. Mungkin ada yang dapat, tu congratulations lah. Tapi tahniah lah orang kata kan. Tapi ada banyak juga yang kawan-kawan saya, relative, family member apply tapi tak dapat, walaupun kriteria semua dah meet. Tapi adalah macam-macam kriteria lah dia orang kan. Adalah. Ada Nur Amni Hussein pun ada juga tanya bagaimana dan apa solusi yang CCSB boleh bantu SME. Okay. Boleh. Kita boleh recap balik. Macam tadi kita mention kan, kita ada bagi solusi other than pinjaman lah, other than loans. Sebab macam kita mention tadi, invoice factoring ni is salah satu solusi yang alternative solusi untuk dapatkan financial assistance. Boleh cakap lah cash segera. Kita boleh dipanggilkan sebagai cash segera lah. Yes. Kalau tuan-tuan perempuan memang dah ada kerja, memang kerja dah siap, tapi cuma nak tunggu duit, nak dapatkan duit tu lambat kan. So that's one of the methods lah, solusi yang kita boleh tolong SME perniagaan SME di Malaysia ni. Jadi kalau macam kita mention tadi juga, kalau ambil pinjaman dengan loan memang terikat bertahun-tahun dan kena servis tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Tiap bulan kena bayar. Tak bayar, tahulah. Tahulah dia punya. So macam dekat sini juga ada daripada Izzah Eliana. Dia tanya dia berminat dengan advisory. Okay. Boleh. So macam mana tu? Saya syarikat enterprise boleh apply.
Boleh. Advisory ni tak perlu apply. Dia sebenarnya cuma Kita memberi konsultasi lah. konsultasi, yes. Yes. Kalau bila bila Cik Izzah ni bila kita dah tolong dapatkan match financial advisory, sebenarnya kalau kita ikutkan keperluan Cik Izzah lah. Kalau Cik Izzah perlukan 10,000, kita dapatkan 10,000 je. Kalau perlukan 100,000, kita dapatkan 100,000. Tapi benda tu juga bergantung kepada syarikat Cik Yes, Izzah lah. yes. Kita saya nak specify financial advisor ni kita tolong dapatkan facility daripada credit bank yang lain yang kami ada connection lah, bukan daripada CCSB sendiri. Macam tu lah. Tapi boleh Cik Izzah, kalau Cik Izzah berminat boleh call nombor kami di page kami, ataupun kalau boleh terus tinggalkan. boleh. Kalau kata sekarang ni tak boleh nak tinggalkan komen ke, abang boleh terus PM lah dekat kita punya page tu. Okay. Alright, tuan-tuan, saya rasa ini pun dah lama juga kita bercakap ni, mulut pun dah kering lah. Mulut dah terasa kering dah. Okay, tak apa, kita pun tak nak melengahkan masa, tak nak buang masa lagi. Tuan-tuan perempuan pun dah penat habis kerja kan. Ada benda lain kan nak buat kan. Ya, macam betul. pukul 6 ni selalu mak-mak dah prepare nak masak untuk makan malam. Ya, betul. Lagipun ni banyak budak-budak nak masuk balik sekolah kan. So banyak preparation lagi nak buat. Okay, tak apa, dari sini saja kita berhenti. Yes. Terima kasih pada yang sudi tengok kita punya live ni. Yes, betul. Dan andai kata tuan-tuan ada soalan ataupun ada apa-apa inquiry lah. Boleh tinggalkan, boleh PM kami dekat kita kami boleh, no problem. Boleh. Okey. Sekian. Sekali lagi saya Fadil dan saya Najib, pegawai hubungan pelanggan untuk Commerce Capital Sdn Bhd. Yes, okay. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua lah. Dah 100 lebih, agak ramai lah kita. Kita tak expect ramai, tapi terima kasih lah banyak siapa yang share, siapa yang like. Tapi last kali, siapa yang belum like tu, tolonglah like Facebook page kami, Commerce Capital. Dan kami akan jumpa tuan-tuan dan puan-puan lagi insyaAllah minggu depan, hari yang sama dan masa yang sama. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi.